Hai semua, salam sejahtera. Nama saya Melvin. Okey, saya telah memulakan channel YouTube ni untuk membantu anda semua melakukan simple home maintenance, penyelenggaraan di rumah. So ceritanya semasa tempoh PKP yang lepas ni, banyak benda dekat rumah saya ni memerlukan penyelenggaraan lah. Ada benda-benda yang simple, ada benda yang rumit. So masa PKP ni kita pun tahu kita tak dapat contact technician ataupun electrician dan sebagainya kan. So saya telah berjaya menyelesaikan beberapa masalah, dan satu benda yang sangat penting daripada ni, kita dapat jimat kos dan juga belajar. Satu benda saya nak ingatkan kawan semua, masa kita buat penyelenggaraan ni, pastikan kita selalu selamat. Okey, dan berdasarkan setiap video nanti saya akan bagi beberapa peringatan lah untuk sentiasa kita selamat selalu. So kawan-kawan sekalian, saya harap video ni semua dapat membantu anda. Okey, menjimat kos, belajar sesuatu yang baru dan cuba buat di rumah. Okey, so terima kasih. Hai kawan-kawan. Okey, so hari ni kita akan tengok cara-cara untuk cek plug. Okey, yang ni plug Plug ni jenis yang berkaki 3. Okey, mungkin kita pernah tengok perkakas rumah yang mempunyai plug yang berkaki 2. Yang banyak kita tengok yang jenis berkaki 3. Okey, kerosakan utama plug ni, okey, benda yang paling simple, yang paling banyak kita guna. Okey, plug ni mempunyai fuse di dalam dia. Okey, so macam mana kita nak check dan ganti fuse dia ni? Okey, hari ni kita akan tengok cara-cara dia dan juga mempelajari secara sikit tentang wiring dalam plug ni. Okey, yang mana pergi ke mana dan sebagainya. Okey, kita tengok plug ni, dia dah bagi dia punya wiring instruction ataupun panduan dia lah untuk dia punya wiring dia, diagram dia. So kalau kita tengok daripada ni, ini hanya sehelai kertas yang dimasukkan ke dalam kaki plug ni. Okey, dan seperti yang tertulis di kertas ni, okey, 3 kaki ni mempunyai 3 fungsi utama. Okey, kaki yang paling panjang, saya tengok daripada pandangan sisi kaki yang paling panjang ni adalah untuk earth ataupun bumi dan selalunya dia berwarna hijau ataupun hijau kuning. Maksudnya dia berjalur hijau dan kuning Okey, E, simbol dia E, earth. Okey, 2 lagi kaki yang di bawah dia, okey, panjang dia sama. Okey, satu di kiri, satu di kanan. Okey, yang di kiri saya ni, okey, N, simbol dia adalah untuk neutral. Okey, dan di kanan ni adalah untuk live. Okey, so neutral ni kalau kita tengok daripada wiring diagram ni, wire ataupun ni yang pergi ke kaki neutral ni boleh berwarna hitam ataupun biru. Dan yang ke kaki live ni boleh berwarna merah ataupun brown. Brown ni perang Okey, dan fuse-nya terletak di sini dalam plug ni. Okey, sekejap lagi kita akan buka plug ni dan kita boleh tengok isi kandungan dia. Okey, sekarang saya akan cuba buka plug ni. Mula-mula saya akan keluarkan dulu kertas ni. Dia tarik dia keluar sahaja. Bukan semua plug datang dengan kertas ni ataupun diagram dia, hanya kertas biasa.
hanya untuk membantu kita jikalau kita nak menukar plug ni ataupun ganti fuse dia dan sebagainya, sebagai panduan ya. Okey, kawan-kawan sekalian, alat yang paling penting bila kita nak buat kerja electrical ni okey, test pen. Test pen ni dia macam screwdriver biasa, tetapi dia mempunyai mentol ataupun filament dalam dia yang membolehkan kita cek arus elektrik. Tapi hari ni video ni saya tak akan masuk ke topik tu lagi. Kita akan gunakan test pen ni sebagai tools untuk buka plug ni ya. Okay, saya akan cuba buka plug ni dan kita dapat lihat isi kandungan dia ya. Okay. Walaupun skru dia Phillips, selalunya test pen ni masih boleh digunakan ya untuk kebanyakan kerja electrical ya. Okey, satu skru sahaja. Okey, longgarkan dia dengan memutarkan dia arah lawan jam ya. Okey, saya dah longgarkan skru dia tadi. Kalau plug anda semua skru dia tak boleh ditarik keluar, maksudnya plug tu jenis yang agak baru lah. So dia punya function dia supaya skru ni tak hilang. So dia boleh dilonggarkan tapi tak boleh ditarik keluar. So saya dah tarik dia punya kepala dia. Okey. Tarik dia punya kepala depan dia. Dan ini rupa dia, isi kandungan dia. Okey. Kalau kita tengok, okey, kita bandingkan dengan diagram tadi tu, wiring instruction yang diberikan. Ini perbandingan dia. Okey, yang atas ni, okey, paling atas sekali, yang kaki panjang tadi tu, kita tengok dia ada jalur hijau dengan kuning. So, maksudnya itu adalah untuk earth. Okey. So, yang ni, yang di sebelah kiri, kita tengok dia mempunyai wayar berwarna biru. Okey, yang itu adalah untuk neutral. Okey, dan di sebelah kanan ni wayar warna dia perang kehitaman Okey, mungkin dalam video ni nampak lebih kepada hitam, tetapi kalau kita tengok dari segi kalau saya tengok terus menerus ni dalam lebih kurang perang gelap lah, coklat gelap lah. Okey. Dan ini adalah fuse dia. Okey, biar saya terangkan sedikit tentang data ni ataupun diagram ni ya. Okey, kalau kita tengok supply rumah di Malaysia ni adalah jenis 240 volt AC. Okey. So bila kita tengok, bila ada perkakas yang berwayar 3 ni, okey, kita akan ada earth, neutral dengan live. Okey, live ni di mana current arus elektrik masuk. Sebab tu fuse dia dekat live, kaki live. Okey, bila arus elektrik masuk, dia masuk ke dalam perkakas kita, dia akan pulang balik melalui laluan neutral. Okey. So, untuk melengkapkan litar elektrik tu. Okey, earth ni function sebagai security ataupun sebagai safety. Okey, bila ada short circuit ataupun litar pintasan dan sebagainya, arus yang keluar daripada perkakas tu akan disalurkan ke earth. Bila dia masuk earth ni lah kita dapat trip kadang-kadang kat rumah kita. Trip ni dekat fuse box yang utama di depan rumah kita selalunya. Saya akan buat satu video nanti untuk terangkan fuse box ni, macam mana kita nak tengok, dan jikalau ada trip macam mana kita nak on balik. Okey, tapi hari ni kita concentrate pada plug ni Okey, kita tengok wayar dia, ni rupa dia. Okey. Okey, fuse ni ada rating ataupun ada limit dia. Berapa arus elektrik yang boleh melalui dia. Okey, kalau lebih daripada itu, fuse ni ada wayar halus di dalam dia akan putus.
So bila kita tengok plug kita tak function ataupun perkakas kita, contohnya TV, radio ataupun komputer, apa sekali perkakas elektrik yang menggunakan plug jenis 3 kaki ni, okey, dia kebanyakannya ada fuse di dalam. Dan sekiranya perkakas kita tak berfungsi, ini adalah salah satu punca utama yang kita boleh cek. Okay, fuse ni mungkin dah terbakar ataupun putus. Saya akan tunjukkan cara nak keluarkan fuse ni dan macam mana kita nak cek fuse ni okey ke tak. Okey, sekarang saya tunjukkan cara kita nak keluarkan fuse dia. So kita boleh ambil test pen kita tadi tu. Okey. Test pen tu kita masukkan bawah dia macam ni dan kita umpilkan dia keluar. Okey, nampak keluar? Lepas tu pakai tangan dan kita boleh tarik dia keluar. So, kita tengok dia sebenarnya duduk antara dua klip ni. Okey. Ini kaki dia. Okey, ini kaki dia dan ini tempat di mana dawai live ni, L ni dipasang dan ini rupa bentuk fuse kita. So kalau kita tengok fuse kita ni, saya try fokuskan kepada fuse ni Okey, fuse kita ni ada rating 13A. Okey, 13A ni maksudnya fuse ni rating dia 13 ampere. Okey, ampere ni kita refer kepada jumlah arus yang boleh mengalir melalui fuse ni. Kalau lebih daripada 13 ampere ataupun arus yang mengalir ke dalam fuse ni akan rosak atau putus atau terbakar lah kita katakan. Okay, so maksimum dia 13 ampere. Okay, benda ni kita boleh beli di kedai hardware dan sebagainya, tak mahal, beberapa puluh sen je. Okay, kita boleh beli, simpan spare kat rumah. Okay, dia ada size dia, ada yang kadang-kadang kecil sikit, ada yang besar sikit. Tapi kalau kita minta dekat kedai hardware fuse untuk plug, inilah size dia. Size dia agak standard untuk plug, panjang dia maksud dia. Okey, sekarang saya dah buka fuse ni. Macam mana kita nak check fuse ni okey ke tak? Okey, so ada dua alat saya ada di sini untuk check fuse ni. Okey, satu adalah multimeter. Okey, multimeter ni adalah alat yang kita guna untuk check barang elektronik ataupun elektrik. Okey, nanti saya tunjuk macam mana rupa dia. Yang ni pun multimeter juga, tetapi ini adalah multimeter analog. Analog maksudnya ni macam mana? Mungkin ada kawan-kawan yang pernah tengok multimeter ni. Okey, jenis old school analog, ada jarum. Okey, yang ni jenis digital. Okey, digital ni dia mahal sikit, tapi saya beli dekat Lazada online, tak mahal sangat, dalam RM60 lebih. Okey, dia lebih bagus daripada yang analog ni sebab bacaan dia lebih accurate. Tapi untuk check fuse ni kita pakai yang analog pun tak ada masalah, sebab kita nak check sama ada fuse ni elok tak elok, itu sahaja. Okey, saya akan tunjukkan dengan kedua-dua alat ni macam mana kita nak check. Okey, so saya dah pasang dia punya probe. Ini probe dia untuk multimeter analog dan probe untuk multimeter digital. Okey, jikalau kawan-kawan semua tak ada multimeter ni, jangan risau. So kita boleh buat apa? Okey, kita bawa fuse ni, kita boleh pergi kedai hardware, kita boleh
minta tolong kedai hardware tu check untuk kita. Diorang selalunya ada multimeter. Okay. Dan kebanyakan kalau fuse baru memang tak ada masalah lah. Tapi contohnya kita ada perkakas yang rosak di rumah, pakai plug jenis 3 kaki. Kita nak check fuse kan. Kita dah buka, kita boleh bawa ke kedai hardware, kita boleh suruh dia tolong check. Tapi bagi rakan-rakan yang mempunyai multimeter di rumah, okay, ini cara kita nak check fuse ni. Okay. Saya pakai function buzzer. Okay, kita tengok sini buzzer. Select buzzer. Okay, under rintangan ataupun ohm dekat sini. Okay, kita boleh pakai function buzzer. So bila benda yang elok, kita kenakan 2 probe ni, dia ada keluar bunyi. Okay, so saya letak 1 probe, tak kisah hitam dekat mana, merah dekat mana, kita sentuh bahagian yang ada besi ni. Okay, saya ubah posisi dia sikit supaya lagi senang kena. Okay, kita tengok dia berbunyi. Okay, ada bunyi. Maksudnya dia elok, tak putus dekat dalam. Okay. Sama juga dengan multimeter digital, saya select function yang ada ohm ni, okay, untuk rintangan, dan ada buzzer. Okay, kita select dia under auto sekarang ni, so tak perlu tekan apa-apa lagi. Benda yang sama. Okay, saya letak satu hujung dekat sini. Okay, saya letak satu hujung yang merah, probe merah dekat satu hujung. Okay, saya dah kenakan dua-dua probe tu. So kalau digital, dia akan tunjukkan bacaan rintangan dia sendiri. Tapi yang paling penting kita tahu ada bunyi tu, maksudnya dia okey lah tu, tak putus dan fuse ni okey. Okay, sekarang kita dah tahu fuse ni okey. Mari kita pasang dia balik ke dalam plug kita. Okay, so ni plug kita. Okay, cara pasang dia mudah sahaja. Okay, tak kisah menghala ke mana, kita letak macam ni, kita tekan dia. Ada bunyi tu, tekan dia sahaja. Okay, tekan dia, pastikan dia ketat, tak bergerak. Okay, so bila kita dah pasang, since kita dah buka plug ni, kita cek keadaan wayar di sekeliling. Okay, wayar-wayar ni saya try zoom. Okay, tengok wayar ni sama ada kesan terbakar ataupun ada kesan putus. Diikat dengan elok, sama ada yang tercabut. Kadang-kadang ada kes wayar dia tercabut. Tercabut sebab mungkin kita tarik kepala dia ni, budak-budak kecil terutamanya, dia main tarik-tarik, okay, wayar dalam ni tercabut. So kalau terjadi sebegitu, kita longgarkan skru ni dan kita tolak dia balik ke dalam dan kita ketatkan skru ni balik. Okay, dan itu akan mungkin menyelesaikan masalah anda. Okay, kalau kita tengok plug ni dalam keadaan elok, tak ada apa-apa yang tercabut, tak ada kerosakan apa-apa, wayar semua okey. So kita akan pasang dia balik. Okey, penutup dia. Okey, ini bahagian bawah, kita tahu ada ruang untuk masukkan dia wayar dia. Okey, kita tekan dengan rapat. Okey, dan kita ketatkan skru tadi balik. Okey, itu sahaja. Okey, so plug ni dah diketatkan dengan elok. Okey, kita tengok rapat.
Nampak kemas. Okey, plug ni sebenarnya daripada extension cord saya. Okey, ada extension cord yang 4 kepala. Okey, so mari kita cuba tengok. Okey, extension cord ni berfungsi ke tak. Okey, sekarang kita di dapur rumah saya. Okey, extension cord tadi. Okey, saya ada power point sini satu. Okey, ni power point kita namakan dia. Masukkan, tekan dengan rapat. Okey, kita on. Okey, so kalau kita tengok di sini ada sebenarnya lampu ni tak berkelip sebab saya menggunakan video, so nampak macam dia berkelip. Kita on, ya, ada power. So mungkin saya boleh try masukkan rice cooker saya. Okay, saya dah pasang rice cooker saya. Oh sorry, ni cerik saya. Plug rice cooker mana? Okay, ni plug rice cooker. Pasang plug rice cooker. Ni cerik. Okay, so saya on. Kita tengok rice cooker hidup. Okay, ni cerik. Okay, berfungsi dengan kalau berfungsi tu ada bunyi lah kejap dia lagi sebab cerik saya ni tak ada lampu. Saya tutup dia. Okey, ini ada tip ekstra saya nak share. Kenapa fuse dalam plug kita ni boleh terbakar? Okey, antara sebab-sebab utama dia lah. Terutamanya bila kita pakai extension cord macam ni. Kita pasang perkakas banyak di sini kan. Macam mana dia boleh terbakar ataupun selalu terbakar ataupun naik panas dan sebagainya. Okey, ini tip dia. Okey. Rumah-rumah di Malaysia selalunya kita punya power supply dia pakai 250 atau 240 VAC. Kalau kita tengok dekat sini, maximum load 13 amp 250 VAC. Okey, kalau kita tengok plug ni, okey, power supply ni 250 VAC. Dan dalam plug ni ada fuse 13A ataupun 13 ampere yang kita tengok tadi. Dan sini kita boleh masukkan 4 perkakas. Betul tak? Okey, mungkin satu kita masuk cerik, satu kita masuk rice cooker, atau dua ni mungkin kita masuk apa, kipas ke apa kan. Tak tahulah kan. Terpulang pada penggunaan kita. So, apa yang menyebabkan fuse dalam ni mudah terbakar? So, kalau kita tengok kebanyakan extension cord yang dijual di luar sana ada rating power. Okey, power ni mempunyai simbol W di belakang. 300W, 500W dan sebagainya. Okey, nanti saya tunjukkan. So, power untuk yang boleh diguna pakai bersama extension cord ni lebih kurang dalam 3000W. Okey, 3000 watt. W ni bermaksud dia watt. Okey, setiap perkakas rumah kita mempunyai rating power. Okey, contohnya cerik ni. Ni alas cerik dia. Okey, kalau kita tengok bawah ni tertulis rating power 1850 sampai 2200. Okey, ini power untuk cerik elektrik ni. Okey, rice cooker saya pun ada rating power dia. Okey, saya tunjukkan. Mana dia? Okey, 650W. Okey, itu power dia. So, pada sesuatu masa tertentu, bila kita pakai extension cord macam ni, jumlah power ataupun jumlah kuasa yang boleh guna pakai lah pada satu masa. Okey, contohnya tadi yang ni 2200 campur dengan
rice cooker ni 650. So 2850. Maksimum yang ni boleh ambil 3000. So tinggal balance dalam 150 W atau 150 watt je. Contohnya kita pakai 2 cerik elektrik dan 1 rice cooker. Maksudnya 2 cerik elektrik 2200 darab 2 dah 4400, tambah rice cooker 650, memang dah lebih 3000 watt. So bila kita buat macam tu, itulah yang menjadikan plug ni panas dan fuse dalam ni putus. So ingatlah kawan-kawan semua, bila kita gunakan extension cord ni sebagai safety juga, supaya tak ada kebakaran dan sebagainya. Okey, benda ni tak naik panas dan sini tak naik panas, kita tak melebihi hard limit power extension cord ni. Okey, sama je. Tak kisahlah sini ada 2 ke 3 ke, kebanyakan extension cord di Malaysia ni kalau pakai fuse 13A, power dia lebih kurang 3000 sahaja. Ada yang jenis ada port ni, okey, sama juga dia ada fuse 13A dan 250 volt. So okey, power dia 3000 watt juga, okey, lebih kurang. So boleh masuk 3 saja, yang ni boleh masuk 4. So itu saja video untuk hari ini. Saya harap dapat membantu kawan-kawan. So kalau ada soalan atau komen ataupun idea untuk improvekan video saya, tolonglah share. Sekian, terima kasih.